Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan Cikgu Fanida dalam mempelajari biologi tingkat 4 KSSM. Pada kali ini, Cikgu akan meneruskan lagi bahagian ketiga bab 12, koordinasi dan gerak balas dalam manusia. Pada akhir pembelajaran, anak-anak dapat 12.6 sistem endokrin menyatakan peranan kelenjar endokrin dalam manusia, mengenal pasti dan melabel kelenjar endokrin dalam manusia, mencerahkinkan fungsi hormon yang dirembeskan oleh setiap jenis kelenjar endokrin, membincangkan penglibatan sistem saraf dan sistem endokrin dalam situasi cemas, membanding dan membezakan antara sistem saraf dengan sistem endokrin. 12.7 Isu kesihatan berkaitan sistem endokrin manusia, iaitu meramalkan kesan ketidakseimbangan hormon terhadap kesihatan manusia. 12.6 Sistem endokrin. Sistem koordinasi badan memerlukan kerjasama antara sistem endokrin dan sistem saraf. Kedua-dua sistem ini memainkan peranan penting dalam mengekalkan homeostasis. Walaupun kedua-dua sistem ini mempunyai fungsi berlainan, namun kedua-duanya berinteraksi dan saling melengkapi antara satu sama lain untuk mengawal atur dan menyelaras segala proses dan aktiviti yang berlaku dalam badan. Apakah itu sistem endokrin? Sistem endokrin manusia. Sistem endokrin terdiri daripada kelenjar yang merembeskan pengutus bahan kimia iaitu hormon. Kelenjar endokrin ialah kelenjar yang tidak berduktus, bermaksud kelenjar yang tidak mempunyai salur. Jadi, hormon dirembeskan secara terus ke dalam aliran darah. Walaupun hormon diangkut ke seluruh badan dalam darah, hormon hanya mempengaruhi dan memberi kesan kepada sel sasaran yang spesifik. Hormon bergabung dengan molekul reseptor spesifik pada permukaan membran sel sasaran dan menghasilkan gerak balas yang spesifik. Sistem endokrin manusia terdiri daripada banyak kelenjar. Kelenjar merembeskan hormon-hormon berbeza yang terlibat dalam proses fisiologi yang spesifik. Fungsi hormon boleh dibahagikan kepada 3 fungsi utama, iaitu pembiakan, pertumbuhan dan homeostasis. Rajah 12.13 menunjukkan kelenjar endokrin dalam sistem endokrin manusia. Jom kita mengenal pasti dan melabelkan kelenjar endokrin dalam manusia. Okey, kita bermula dengan hipotalamus, kemudian kelenjar pituitari, okey. Seterusnya kelenjar tiroid, okey, di sini. Kemudian kelenjar adrenal yang berada di atas ginjal. Seterusnya pankreas. Okey, untuk wanita dia mempunyai ovari, okey, di bahagian sini. Dan untuk lelaki pula mempunyai testis, okey, di bahagian ini. Fungsi hormon yang dirembeskan oleh setiap jenis kelenjar endokrin. Kelenjar pituitari merupakan kelenjar utama sistem endokrin kerana kelenjar ini merembeskan hormon yang mengawal kelenjar endokrin yang lain. Kelenjar pituitari terletak pada dasar lobus hipotalamus di dalam otak.
Kelenjar pituitari terdiri daripada dua lobus iaitu lobus anterior dan lobus posterior. Jadual 12.6 menunjukkan fungsi hormon yang dirembeskan oleh lobus posterior kelenjar pituitari. Ini dia lobus posterior. Terdapat dua jenis hormon yang dirembeskan oleh lobus posterior kelenjar pituitari. Hormon pertama ialah antidiuresis ataupun ADH. Tisu dan organ sasarannya ialah tubul ginjal. Fungsinya adalah merangsang penyerapan semula air. Hormon yang kedua dikenali sebagai oksitosin. Tisu atau organ sasarannya ialah pertama, otot uterus. Fungsinya ialah untuk merangsang pengecutan otot uterus semasa kelahiran. Kedua, tisu dan organ sasaran kedua iaitu kelenjar susu. Fungsinya ialah merangsang pengeluaran susu daripada kelenjar susu. Jadual 12.5 pula merupakan fungsi hormon yang dirembeskan oleh lobus anterior kelenjar pituitari. Lobus anterior kelenjar pituitari dia akan merembeskan hormon iaitu pilutinan iaitu LH. Tisu dan organ sasarannya ialah ovari. Ovari fungsinya ialah merangsang ovulasi, perkembangan korpus luteum dan rembesan estrogen dan progesteron. Manakala tisu dan organ sasaran bagi testis pula untuk merangsang rembesan testosteron. Hormon yang kedua ialah hormon pertumbuhan ataupun GH. Tisu atau organ sasarannya ialah tisu lembut dan tulang. Fungsinya adalah merangsang pertumbuhan, sintesis protein dan metabolisme lemak. Hormon ketiga pula dikenali sebagai adrenocorticotrophs ataupun ACTH. Tisu dan organ sasarannya ialah korteks adrenal. Fungsinya pula merupakan merangsang korteks adrenal untuk merembeskan hormon. Hormon yang keempat iaitu hormon perangsang tiroid, TSH. Tisu dan organ sasarannya ialah kelenjar tiroid. Fungsinya pula ialah merangsang tiroid untuk merembeskan tiroksina. Dan hormon yang kelima iaitu perangsang folikel ataupun FSH, follicle stimulating hormone. Tisu dan organ sasarannya ialah pertama ovari iaitu merangsang perkembangan folikel dalam ovari, manakala testis pula merangsang spermatogenesis. Hormon yang mengawal atau rembesan kelenjar hormon yang lain juga dikenali sebagai hormon perangsang. Ini termasuklah hormon perangsang tiroid dan hormon perangsang adrenocorticotrophs. Contohnya TSH merangsang kelenjar tiroid untuk merembeskan tiroksina. Hormon yang bertindak secara langsung pada organ sasaran termasuklah hormon pertumbuhan, oksitosin dan hormon antidiuresis. Contohnya GH iaitu growth hormone bertindak terus pada tulang. Hipotalamus merembeskan hormon perembes gonadotropin GnRH. GnRH merangsang kelenjar pituitari untuk merembeskan FSH dan LH ke dalam darah. Okey, seterusnya kita lihat rajah 12.4 iaitu fungsi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin yang lain. Kita pergi kepada kelenjar yang pertama iaitu kelenjar tiroid. Hormon yang dirembeskan dikenali sebagai tiroksina.
Tisu dan organ sasarannya ialah semua tisu. Fungsinya untuk meningkatkan kadar metabolisme, meningkatkan suhu badan dan mengawal atur pertumbuhan dan perkembangan. Kelenjar kedua ialah kelenjar adrenal, iaitu hormon yang dirembeskan ialah aldosteron. Tisu organ sasaran ialah ginjal. Fungsinya pula ialah untuk meningkatkan penyerapan semula garam mineral di ginjal. Hormon kedua yang dirembeskan oleh kelenjar adrenal iaitu adrenalina. Tisu organ sasaran iaitu otot tisu, hati dan jantung. Fungsinya pula ialah meningkatkan aras gula dan asid lemak dalam darah, meningkatkan kadar pernafasan dan denyutan jantung, dan meningkatkan kadar metabolisme dan pengecutan salur darah. Kelenjar yang ketiga dikenali sebagai pankreas. Hormon yang dirembeskan iaitu insulin. Tisu organ sasarannya ialah hati, otot dan tisu adipos. Fungsinya ialah mengurangkan aras glukosa darah dan menggalakkan penukaran glukosa berlebihan kepada glikogen. Hormon glukagon pula, tisu organ sasarannya ialah hati, otot dan tisu adipos. Fungsinya ialah meningkatkan aras glukosa darah dan menggalakkan penukaran glikogen kepada glukosa. Kelenjar seterusnya iaitu ovari. Hormon yang dirembeskan ialah estrogen. Tisu organ sasaran ialah gonad, kulit, otot dan tulang. Fungsinya ialah merangsang perkembangan ciri-ciri seks sekunder perempuan dan kematangan folikel, membaiki serta merangsang penebalan dinding uterus. Hormon kedua pula ialah progesteron. Tisu organ sasarannya ialah gonad dan fungsinya ialah merangsang perkembangan dinding uterus dan pembentukan plasenta. Dan kelenjar yang seterusnya iaitu testis. Testis, hormon yang dirembeskan ialah testosteron. Tisu organ sasaran iaitu gonad, kulit, otot dan tulang. Fungsinya ialah merangsang perkembangan ciri-ciri seks sekunder lelaki dan spermatogenesis. Penglibatan kedua-dua sistem saraf dan sistem endokrin dalam situasi cemas. Pernahkah anak-anak berada dalam situasi cemas? Misalnya seekor anjing atau angsa tiba-tiba mengejar anda. Bagaimanakah perasaan anda dalam situasi ini? Jantung anda akan berdenyut dengan cepat dan tangan anda akan berpeluh. Apakah yang menyebabkan keadaan ini terjadi? Dalam situasi cemas atau kita kenali sebagai lawan atau lari, hipotalamus akan menghantar impas saraf secara terus ke medula adrenal dan merembeskan sel medula adrenal dan merangsang sel medula adrenal untuk merembeskan adrenalina dan noradrenalina. Kedua-dua hormon ini bertindak balas dengan pantas untuk menghasilkan gerak balas yang diperlukan semasa situasi lawan atau lari. Ini termasuklah peningkatan kadar denyutan jantung, kadar pernafasan, tekanan darah, aras glukosa dalam darah, aktiviti metabolisme. Jantung mengepam lebih banyak oksigen dan glukosa ke otak dan otot rangka kerana tenaga tambahan diperlukan untuk berlawan atau lari dengan cepat. Dalam situasi cemas, kedua-dua sistem endokrin dan sistem saraf bekerjasama untuk menghasilkan gerak balas serta-merta bagi menangani keadaan berbahaya tersebut.
Apabila mekanisme ini berjaya mengawal situasi cemas, lawan atau lari, keadaan dalam badan kembali ke julat normal. Baiklah, kita teruskan kepada persamaan dan perbezaan antara sistem saraf dengan sistem endokrin. Kita lihat dulu persamaannya. Persamaan pertama, kedua-dua sistem ini mempunyai tisu dan organ sasaran. Kedua, kedua-duanya menghasilkan gerak balas terhadap sesuatu rangsangan. Dan ketiga, kedua-duanya berfungsi menyelaraskan segala aktiviti badan. Kita lihat pula dengan perbezaan. Perbezaan pertama, bagi sistem saraf, tempoh kesan adalah singkat, manakala sistem endokrin tempoh kesan adalah lama. Kedua, sistem saraf terdiri daripada rangkaian berjuta-juta sel neuron, manakala sistem endokrin terdiri daripada kelenjar endokrin tanpa duktus. Ketiga, sistem saraf pusat utusan dihantar sistem saraf utusan dihantar dalam bentuk impas elektrik melalui neuron, manakala sistem endokrin utusan diangkut oleh bahan kimia organik iaitu hormon melalui aliran darah. Seterusnya, sistem saraf, gerak balas saraf adalah cepat dan serta-merta, manakala sistem endokrin, gerak balas adalah perlahan dan berpanjangan. Dan akhir sekali perbezaannya adalah sistem saraf, kesan impas menghasilkan gerak balas satu organ, manakala sistem endokrin, kesan hormon menghasilkan gerak balas terhadap beberapa organ. Baiklah, kita pergi kepada praktis formatif 12.6. Namakan hormon yang berkaitan dengan fungsi yang diberikan. Fungsi yang pertama, merangsang pengecutan otot uterus semasa kelahiran anak. Hormonnya ialah oksitosin. Merangsang penyerapan air oleh ginjal. Apa hormon dia? ADH. Merangsang kadar metabolisme kebanyakan sel. Apa dia? Tiroksina. Baiklah, soalan nombor 2. Terangkan 3 ciri hormon. Dirembeskan oleh kelenjar khas yang disebut kelenjar endokrin, diperlukan dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Dan ketiga, tempoh kesan atau pengaruhnya adalah lama. Seterusnya, bandingkan antara sistem saraf dengan sistem endokrin. Pertama, sistem saraf menghantar maklumat dengan pantas melalui impas saraf, manakala sistem endokrin menghantar maklumat lebih perlahan melalui hormon. Kedua, kesan sampingan menghasilkan gerak balas satu organ sahaja, manakala kesan hormon menghasilkan gerak balas bagi beberapa organ. Ketiga, kesan hormon biasanya berpanjangan dan berkekalan sehingga hormon disingkirkan daripada darah. Keempat, impas saraf menghasilkan gerak balas yang cepat dan singkat. Seterusnya, soalan yang keempat. Seorang murid telah mendapati dirinya diekori sebuah van dan mensyaki kemungkinan ada cubaan untuk menculiknya. Dalam keadaan cemas, murid tersebut mampu berlari dengan laju menjauhi van tersebut. Huraikan satu situasi lawan atau lari tersebut. Ini biasanya kalau huraikan, jawapannya mesti panjang dan biasanya ini ialah pattern essay. Jawapannya ialah ketika situasi cemas atau lawan atau lari, hipotalamus menghantar impas saraf secara terus ke medula adrenal dan merangsang sel medula adrenal untuk merembeskan hormon adrenalina dan noradrenalina.
Kedua-dua hormon ini bertindak balas menghasilkan gerak balas yang diperlukan semasa situasi lawan atau lari. Ini termasuklah peningkatan kadar denyutan jantung, kadar pernafasan, tekanan darah, aras glukosa darah dan aktiviti metabolisme. Dalam situasi lawan atau lari, jantung perlu mengepam lebih banyak oksigen dan glukosa ke otak dan otot rangka. Ini kerana otak perlu amat peka untuk menggerakkan badan dan otot rangka memerlukan tenaga untuk berlawan atau lari dengan cepat. Ini bermaksud dalam situasi cemas, kedua-dua sistem endokrin dan sistem saraf bekerjasama untuk menghasilkan gerak balas serta-merta bagi menangani keadaan berbahaya tersebut. Apabila mekanisme ini berjaya mengawal situasi cemas lawan atau lari, keadaan dalam badan kembali ke julat normal. 12.7 Isu kesihatan berkaitan sistem endokrin manusia. Okey, kita pergi kepada isu yang pertama, isu diabetes mellitus. Pesakit diabetes mellitus tidak menghasilkan insulin. Cikgu ulang ya. Ia tidak menghasilkan insulin yang mencukupi atau tidak boleh menggunakan insulin yang dihasilkan. Jadi apa yang berlaku pada dia? Akibatnya aras glukosa dalam darah meningkat. Pesakit kerap buang air kencing, sentiasa berasa haus, rasa kebas pada kaki, penglihatan kabur, letih dan luka lambat sembuh. Sebaliknya, rembesan berlebihan insulin menyebabkan hypoglycemia, iaitu paras glukosa darah yang sangat rendah. Antara simptom hypoglycemia ialah letih, sukar tidur pada waktu malam, pemikiran bercelaru, perasaan takut, ketidakstabilan emosi, mudah pengsan dan sakit kepala. Seterusnya, kita pergi kepada isu yang kedua, diabetes insipidus. Bagi pesakit diabetes insipidus, lobus posterior kelenjar pituitarinya gagal merembeskan hormon antidiuresis. Akibatnya, pesakit akan menyingkirkan air kencing yang banyak dan sentiasa berasa haus. Oleh sebab kuantiti air yang banyak hilang melalui air kencing, individu tersebut mengalami penyahidratan sekiranya tidak minum air yang mencukupi setiap hari. Seterusnya, hypothyroidism. Hypothyroidism ialah orang dewasa yang akan mengalami hypothyroidism ni sekiranya rembesan thyroksina tidak mencukupi. Simptom termasuklah kadar denyutan jantung yang perlahan, amat sensitif terhadap kesejukan, letih dan berat badan yang mudah meningkat. Okey. Kemudian ciri-ciri bagi orang yang terkena yang berpenyakit hypothyroidism, rambutnya kering, kasar dan sedikit, bulu kening akan menjadi sedikit, kemudian di bawah kelopak mata ni dia akan mengalami edema, pembengkakan, okey. Kemudian kulit menjadi kering, okey, kulit menjadi kering. Kemudian di sini terdapat kembung, okey, di sini kembung. Ini ciri-ciri ataupun ialah ciri-ciri bagi mereka yang menghidap hypothyroidism. Okey, seterusnya ini gambar pembengkakan kelenjar tiroid. Okey, ini dipanggil hyperthyroidism. Tadi hypo, ni hyper. Okey, hyperthyroidism pula merujuk kepada keadaan yang berlaku sekiranya rembesan thyroksina terlalu banyak. Simptom termasuklah perpeluhan secara berlebihan, tak tahan panas, kerap buang air besar, takut, kadar denyutan jantung cepat dan mudah kehilangan berat badan. Kadang-kadang kelenjar tiroid akan membesar 2 hingga 3 kali lebih besar daripada saiz asal. Ini dia. Okey, ada pembengkakan di sini. Okey. Seterusnya,
Okey, ini gambar foto 12.6 tangan seseorang kanak-kanak lelaki berumur 12 tahun yang mengalami kegergasian. Okey, apa dia masalahnya? Kegergasian. Okey. Rembesan hormon pertumbuhan ataupun GH secara berlebihan sewaktu usia kanak-kanak menyebabkan kegergasian, iaitu keadaan yang dicirikan oleh pemanjangan tulang yang abnormal. Individu tersebut membesar sehingga menjadi sangat tinggi. Okey, ini contoh contoh mereka yang bermasalah dengan rembesan hormon GH. Okey, ini gambar foto 12.7 Chandra Bahadur Dangi dari Nepal. Okey, orang yang paling pendek di dunia, manakala Sultan Kosen orang yang paling tinggi di dunia. Okey, yang kekerdilan pula masalahnya kurang rembesan hormon pertumbuhan. Kalau kegergasian lebih hormon pertumbuhan. Okey, dia mengakibat yang kekurangan rembesan hormon pertumbuhan tu iaitu yang dikenali sebagai kekerdilan semasa tempoh pembesaran melambatkan pertumbuhan tulang dan mengakibatkan satu keadaan yang dikenali sebagai kekerdilan. Okey, organ juga gagal berkembang dan nisbah bahagian badan kekal menjadi seperti kanak-kanak. Okey, ini tangan dewasa orang normal. Okey, yang ni pula tangan kanak-kanak. Okey, kegergasian. Okey, besar tangan dia. Okey, seterusnya. Praktis formatif 12.7. Nyatakan faktor yang menyebabkan seseorang menghidap penyakit diabetes insipidus. Ada dua tadi kan? Diabetes mellitus dan diabetes insipidus. Ini dia. Faktor-faktor dia, lobus posterior kelenjar pituitari individu tersebut gagal merembeskan hormon apa? Hormon ADH, antidiuresis. Okey, seterusnya. Nyatakan dua simptom yang dialami oleh pesakit diabetes mellitus, penglihatan kabur dan luka lambat sembuh. Okey, seterusnya. Goiter ialah pesakit yang menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid. Pada pendapat anda, mengapa pesakit goiter digalakkan makan makanan laut? Okey, makanan laut. Goiter berlaku kerana kelenjar tiroid tidak boleh menyediakan tiroksina yang mencukupi. Ini mungkin disebabkan oleh kekurangan iodin. Kerana tiroksina mengandungi iodin. So, kenapa dengan makanan laut? Makanan laut mengandungi kandungan garam mineral iodin yang sangat tinggi. Oleh itu, pemakanan makanan laut yang lebih banyak dapat meningkatkan kandungan iodin untuk menghasilkan tiroksina. Okey, soalan yang last sekali iaitu cadangkan rawatan untuk kanak-kanak yang terbantuk pertumbuhan akibat kekurangan hormon pertumbuhan. Okey, apa cara rawatan dia? Okey. Gen untuk hormon pertumbuhan manusia telah disisipkan dengan jayanya ke dalam bakteria E. coli. Okey, Escherichia coli. Ini membolehkan hormon dihasilkan dalam kuantiti yang banyak, diasingkan serta ditulingkan untuk kegunaan komersial. Okey, kanak-kanak yang terbantut pertumbuhannya boleh disuntik dengan hormon pertumbuhan ini. Baiklah, rumusan daripada bab 12 iaitu koordinasi dan gerak balas dalam manusia, bahagian 1, 2 dan 3. Kita telah bincang berkenaan dengan koordinasi dan gerak balas iaitu kita bincang tentang rangsangan, reseptor, pusat integrasi, efektor, gerak balas. Berkenaan dengan sistem saraf pula, kita telah bincang berkenaan dengan sistem saraf pusat, otak dan juga saraf tunjang. Seterusnya, kita bincang berkenaan sistem saraf periferi, kemudian reseptor deria yang mana ada kemoreseptor, mekanoreseptor, fotoreseptor, termoreseptor, baroreseptor dan nociceptor. Okey, kemudian kita bincang sistem saraf soma dan sistem saraf autonomi.
Seterusnya kita pergi kepada neuron dan juga sinaps. Okey, kita telah bincang berkenaan dengan neuron deria, neuron geganti dan neuron motor. Kemudian jenis tindakan terkawal, okey, kemudian tindakan luar kawal. Seterusnya kita bincang berkenaan dengan isu kesihatan berkaitan sistem saraf manusia. Kita dah bincang berkenaan penyakit sklerosis berganda, penyakit Alzheimer, penyakit Parkinson, penyakit Lou Gehrig ataupun amyotrophic lateral sclerosis, kemudian penyakit attention deficit hyperactivity disorder ataupun ADHD, kemudian autism dan lumpuh otak ataupun dikenali sebagai cerebral palsy. Seterusnya, kita telah bincang berkenaan dengan sistem endokrin. Okay. Dalam sistem endokrin, cikgu telah bincang kelenjar endokrin, hormon, penglibatan sistem saraf dan sistem endokrin dalam situasi cemas iaitu lawan atau lari tadi kan. Kemudian membanding dan membezakan antara sistem saraf dengan sistem endokrin. Dan yang terakhir sekali, kita bincang isu kesihatan berkaitan dengan sistem endokrin manusia, iaitu kita bincang berkenaan dengan kekerdilan, kegergasian, hyperthyroidism, hypothyroidism, diabetes mellitus dan diabetes insipidus. Okey, berakhir sudah bab 12 yang telah kita bincangkan pada hari ini. Kita jumpa lagi bab yang seterusnya, bab 13. Cikgu sudahi dahulu dengan sekian terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.